Kalau kira sebenarnya kita perlu sentiasa memandu diri dengan wacana awal segala kita, tak perlu berubah. Dan sebenarnya bila sebut human rights, orang biasanya sebut human rights UN. Saya pernah sebut di ISTEC waktu berforum dengan Faris Ino dengan Zainal Anwar. Saya kata, mengapa tidak menyebut deklarasi Kahirah tentang hak manusia sebagaimana diajarkan oleh syariat dan agama Islam? Ditunjuk hanya Paris Principle, ditunjuk hanya UN Declaration of Human Rights. Adakah maknanya ahli ilmu dan intelektual Islam ini tak ada nilai walaupun satu sen dalam perbincangan? Sampai deklarasi Kahirah itu senyap saja disebut sana Paris Principle. Tak ada meruah diri ke kita ini? Soal itu. Jadi kita perlu sebut perkara yang seperti ini kepada kawan-kawan kita, supaya kita ajak mereka tentukan kedudukan kita di mana. Saya terlintas waktu duk tengok dari 2-3 tahun tadi, terjumpa satu ayat yang saya tulis di Indonesia dalam bahasa Inggeris, saya tulis. Tapi kalau disebut bahasa Melayu, lebih kurang artinya, hanya dengan yang abadi sahaja boleh kita lihat arah, tempat, nilai dan arus yang dituju dalam perubahan. Kerana tanpanya kita akan terlekat dalam pasir jerlus kekeliruan tanpa arah, nilai, tempat dan pengenalan. Perkataan itu masih boleh dipakai. Apa makna yang abadi itu? Maknanya apa yang ada dalam ahli sunnah yang diajarkan kepada kita tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang yang baik, tentang yang buruk, tentang nilai umat ini sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, bahawa umat ini adalah saksi atas umat manusia lain, bahawa umat ini adalah berada dalam peringkat penyempurnaan perpanjangan agama para anbiya dalam seluruh sejarah dunia. Dia perlu kenal ini kembali. Bila dia kenal ini, dia kenal lah sekarang dia berada di mana di dalam dunia, dalam umat ini. Dia nak tuju ke mana? Yang baik, yang buruk, apa dia yang ada pada dia? Yang benar, yang salah, apa pada dia? Ini manusia yang macam mana yang dia hendak pada diri dia dan pada orang lain dalam negara dia. Dan bagaimana hubungan dia dengan ulil amri? Adakah terbatal ulil amri dalam keadaan human rights sekarang? Dalam keadaan orang menyuarakan Paris Principle of Human Rights? Adakah ulil amri sudah menjadi debu berterbangan di udara? Kalau Quran kata ati Allah ati ulil amri sudah hilang semua. Ketaatan kepada guru, orang tua, ibu bapa, kelohuran keluarga, adakah hilang dengan human right fashion baru, lesbian dengan gay yang sudah diiktiraf di barat? Soalan itu kita perlu duduk dan kemaskan diri, perkuatkan pendirian. Dan kita tahu kita orang Islam ini adalah orang yang 3 dimensi akalnya dibentuk sekaligus mengikut keadaan masing-masing. Akal rasionalnya, dia berfikir, dia buat keputusan dengan fikir yang betul. Kemudian akal ubudiahnya, dia dengan khusyuk dengan Tuhan dia, dengan syukur, sayang pada umat dia dan keikhlasan dia. Tak berubah yang ni. Marilah human right ke apakah, mesti, kalau tidak nanti hancur. Ketiga,
kemahiran dan kepandaian dia, akal amali dia, dia dengan bahasa yang diguna, dia dengan cara bekerja yang mahir yang dia amal dalam hidup dia, dia dengan profesi dia, dia dengan kepandaian pertukangan dia, dia dengan komputer programming dia dan apa juga. Kalau ini kita jaga, Allah akan jaga kita. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Dan kita umat ni ialah umat fikir. Fikir dengan zikir. Bukan fikir macam orang putih. Fikir tanpa zikir dan ingat tak menjadi. Mesti sekali fikir, zikir dan buat dalam konteks fikir dan zikir, baru jadi kita, baru kita stabil. Kalau tidak, kita jadi macam saya sebut tadi, hanyut atau lekat dalam pasir jelus perubahan, tidak tahu arah di mana, tempat di mana, nak tuju ke mana, nilainya apa. Habis. Kita kena muafakat untuk kerja besar ini dan kena satu tuju. Dan kita jangan buat kerja yang merosakkan perpaduan dalam rangka ini atas dasar human rights, jangan. Dan jangan angkat ulil amri baru. Ulil amri kita di negeri ini sah. Tauliah yang diberi kepada qadi, mufti sah. Kahwin yang berlaku sah. Bagi harta sah. Bukan makna yang berjalan kita temu ni anak haram. Harta yang kita makan semua haram kerana keadaan sudah sekular. Bukan. Sah. Dan semayang kita sah, jemaat kita sah, puasa kita sah, haji kita sah. Kecuali kita pribadi membatalkan dia. Terima kasih.